أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau An-Nur Bandar Puteri, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita diberikan kesempatan untuk hadir ke surau ini, melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan amal-amal kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita sedang menuju ke bulan yang diberkati, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan dengan kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah dunia dan di akhirat insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada pagi ini kita sambung perkongsian kita, perbincangan kita mengenai fiqh manhaji Imam Asy-Syafi'i dalam fiqh munakahat. Dan pagi ini kita masuk ke tajuk peminangan, ya, peminangan. Peminangan ni tuan-tuan, saya tak pastilah dalam istilah-istilah dalam masyarakat kita. Pinang tu satu istilah, bertunang pun satu istilah. Dia banyak step-step dia kan. Mula-mula kenal-kenal, merisik, meminang, lepas tu bertunang. Saya tak, mungkin itulah ada setengah tempat lah. Ada setengah tempat peminangan ataupun bertunang tu dia satu makna yang sama. Jadi apa pun tuan-tuan, kita bincangkan bab peminangan ini. Biasanya peminangan ni adalah untuk melamar sebelum untuk mendirikan rumah tangga. Apabila seseorang lelaki benar-benar tertarik dengan sifat-sifat baik seseorang wanita, serta timbul keinginan untuk berkahwin setelah melihat wanita tersebut, yakni mengenali secara zahir, mengenali dari segi sifat-sifat yang diingininya, mengenali dari segi akhlak, budi pekertinya, percakapannya, ya. Jadi kini tibalah masanya untuk meminang. Dia dah tertarik, tertawan kan. Kadang sampai teringat, tak tenang, tak nyenyak tidur kan. Jadi demi untuk kerana sudah suka kepada seseorang perempuan itu dan tertarik pada hatinya, maka dia berhasrat, berniat untuk meminang perempuan itu dengan maksud dan tujuan untuk mendirikan rumah tangga, perkahwinan sebagai suami isteri nanti, ya, yang akan datang.
Jadi sebelum nak berkahwin ni tuan-tuan, biasanya dan dianjurkan di dalam Islam ini, nak mendirikan rumah tangga itu pastikan sebagai satu persediaan kepada pihak-pihak bakal suami, bakal isteri untuk meminang. Biasanya tuan-tuan, lelaki meminang perempuan, lelaki melamar perempuan. Walaupun ada istilahnya kan, timba cari perigi, macam itulah. Tapi jaranglah kita dengar, tapi ada juga berlaku perempuan meminang lelaki. Ada juga berlaku. Rasulullah SAW sendiri pun dilamar oleh Siti Khadijah. Jadi begitulah dalam masyarakat kita juga berlaku, ada juga perempuan ni meminang lelaki. Mungkinlah lelaki tu terlalu malu sangat, segan sangat, ataupun tak pernah bercakap dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan ahli keluarganya. Jadi mungkin dia tak biasa kan, nak melamar pun mungkin tak mahir. Jadi akhirnya perempuan yang meminang lelaki. Mungkin kalau kita persen dia tuan-tuan, dalam 100% tu mungkinlah 95% tu lelaki meminang perempuan. 5% saja perempuan yang meminang lelaki. Sebab dia jarang berlaku. Jadi meminang bermaksud seseorang lelaki menyatakan keinginannya untuk berkahwin kepada wanita yang ingin dikahwininya. Di dalam kitab ini, lelaki menyatakan keinginan untuk berkahwin kepada wanita yang dia nak dikahwini, yang dia suka, yang dia minat dan tertarik pada hati dia. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, bilakah pinangan dihalalkan? Jadi kat sinilah kita perlu mengetahui, ada diharuskan dan juga ada dihalalkan dan juga ada diharamkan. Ada 3 perbincangan di sini tuan-tuan. Bilakah pinangan dihalalkan? Yang pertama, meminang dihalalkan secara tasrih. Apa dia tasrih? Terus terang. Dah suka dah kat perempuan itu, saya dah suka dah kepada awak, saya ingin menjadikan awak sebagai isteri saya. Nanti saya hantar rombongan meminang. Macam tu, terus terang. Ataupun secara ta'rid, bayangan. Dia bayangan ni macam-macam lah boleh dikatakan. Saya suka sifat dia lah. Ramai orang suka kat dia lah. Dia ni comel lah. Macam tu lah. Jadi kita tertarik, tertawan dengan dia. Sebenarnya bukannya dia nak kata ramai suka kat dia. Dia nak cakap dia pun suka kat dia. Contohnya lah. Jadi dia macam ada keinginan juga untuk melamar perempuan itu. Jika secara tasrih ataupun bayangan, ta'rid ini tuan-tuan, jika perempuan itu bukan isteri orang, kalau dia bukan isteri orang, dah suka dah kat dia, nyatakan secara terus terang, straight to the point. Macam tu lah. Kita bernikah lah, kita kahwin lah, kita mendiri rumah tangga lah. Saya nak jadikan awak sebagai isteri saya lah. Macam tu. Pastikan dia bukan isteri orang. Kalau dia isteri orang tuan-tuan, jangan buat pasal lah. Macam tu lah. Pastikan dia bukan isteri siapa-siapa pun. Kemudian, yang tidak berada dalam iddah.
pastikan perempuan yang ingin kita nikah itu, lelaki ingin bernikah itu tidak berada dalam iddah. Iddah ni apa tuan-tuan? Tempoh-tempoh tertentu selepas diceraikan oleh suaminya, ataupun dalam tempoh kalaulah suaminya meninggal dunia. Tapi kalau isteri meninggal, suami tak ada iddah. Katalah isteri meninggal hari ini, ni contoh tuan-tuan kan. Isteri meninggal hari ini, esok nak nikah pun boleh. Harus. Tapi siapalah yang berani tuan-tuan juga kan. Isteri baru meninggal dikebumikan kan. Dah besok, oi lain macam lelaki ni kan. Dia ada juga prosedur-prosedur. Kalau kita kat tempat kita sekarang juga tuan-tuan, adalah kena isi borang, kena ada dia punya proses-prosesnya. Mungkin kalau hari ni mohon hantar borang, paling tidak pun 2 minggu kemudian baru dapat bernikah. Tu contohlah kan. Jadi tuan-tuan, pastikan dia bukan dalam keadaan dalam beriddah. Iddah ni tuan-tuan, contohlah dia bercerai. Iddah ni juga tuan-tuan, iddah ni ada, bila bercerai dia ada talak secara rajai, talak yang boleh dirujuk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak yang boleh dirujuk oleh suami itu yang menceraikan isterinya marratan, 2 kali sahaja. Talak pertama yang dilafazkan, kemudian nak berbaik semula, rujuk. Kemudian katalah ada masalah lagi, bercerai, lafaz cerai, kali kedua, kemudian rujuk. Itu maknanya marratan. Okey. Ada juga talak yang contohnya lah isteri dalam keadaan mengandung. Ya, isteri dalam keadaan mengandung. Bila tempohnya dah bersalin, keluar kepala bayi tu, maka habislah iddah ketika itu. Tempohnya iddah orang ataupun isteri yang mengandung itu sehingga dia bersalin. Itu pun pastikan dia tahulah keadaan isteri-isterinya yang pada ketika itu bercerai, nak rujuk semula. Dan bagi untuk umum ini tuan-tuan, kalaulah ada keinginan nak menyatakan dia tahu yang perempuan tu telah diceraikan, pastikan dia dalam keadaan iddah. Iddah ni tuan-tuan, orang yang ada kitaran haid, dia biasanya lah 3 kali suci pusingan kitaran haid. Senang nak faham lah tuan-tuan kan. Selepas isteri itu diceraikan, dia datang haid, kitaran haid, yang kali ketiga tu, start kali ketiga tu dah tak boleh rujuk. Maka ketika itulah kalau ada keinginan nak berkahwin dengan perempuan yang iddahnya dah habis, baru dibenarkan, baru diharuskan untuk menyatakan secara terus terang. Tapi kalau dia dalam keadaan iddah, tak boleh, hukumnya haram. Dan akan seolah-olah dia mengganggu. Sebab suaminya yang asal itu berhak untuk rujuk pada bila-bila masa. Jadi kena tahulah. Kalau tahu perempuan itu telah bercerai dengan suaminya, sabar dulu, tahan dulu, jangan menyatakan secara terus terang. Takut nanti akan menimbulkan perselisihan, perbalahan. Semua ini Islam nak jaga tuan-tuan.
dan bukan perempuan yang haram dikahwini. Bukan perempuan yang haram dikahwini sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini. Pastikan perempuan yang ingin dinikahi itu, yang ingin dipinang itu, dia bukan yang haram untuk dinikahi. Contohnya, ibu, adik-beradik, mak saudara. Tak boleh lah. Anak saudara. Nenek. Boleh jadi juga tuan-tuan kalau yang pangkat nenek. Manalah tahu asal susu galur kita ni, datuk-datuk kita dahulu kahwin lebih daripada seorang, perkahwinan yang ketiga, dapat lagi anak-anak yang semuda. Anak-anak dia tu sama muda dengan anak kita. Macam tu contohnya lah. Pangkatnya mak saudara, nenek saudara. Dan jadi situ dah tak boleh. Walaupun nampak lawa, cantik, tertarik hati. Tapi disebabkan itu juga haram dikahwini. Pastikan betul-betul. Perkara ini telah kita bincangkan, perempuan yang haram dikahwini. Itu keadaannya lah. Kalau benda ni semua clear tuan-tuan, semua boleh, macam tak ada apa-apa, dia bukanlah isteri orang, ataulah tidak berada dalam iddah dan bukan perempuan yang haram dikahwini, clear benda ni, boleh untuk masuk meminang dengan tujuan matlamat untuk bernikah, mendirikan rumah tangga. Yang kedua, dihalalkan meminang secara ta'rud. Yang tadi tasrih dan ta'rud, dua-dua keadaan pun boleh. Yang kedua, dihalalkan meminang secara ta'rud, bayangan sahaja. Jika perempuan yang ingin dipinang itu berada dalam iddah. Tadi tak boleh dalam iddah. Ini boleh pula. Yang berada dalam iddah kematian suaminya. Ta'rud, tapi tak boleh terus terang. Walaupun dia tahu, memanglah suaminya tak boleh hidup semula. Kan? Tapi dia dalam keadaan iddah. Di dalam keadaan dia kesedihan. Dalam keadaan dia kesulitan. Teringat memorinya. Kehidupan bersama suaminya. Tak boleh cakap terus terang. Dia akan mengganggu juga emosi dan perasaan dia. Kat situ pun Islam nak jaga tuan-tuan. Tapi boleh secara ta'rud. Dia ni cantik, baik. Maknanya dia dalam contohlah persediaan untuk kalau nanti dah habis iddah, barulah nanti dia masuk meminang. Iddah kematian suami tuan-tuan 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Sebab apa? Kalaulah dibuat secara terus terang, tasrih, katalah hari ni suaminya meninggal, dah bolehlah dia berkahwin nanti dengan orang lain. Dia dalam iddah 4 bulan 10 hari. Kalau buat secara terus terang, hari ni suaminya meninggal, lepas tu dikebumikan, besok dah masuk meminang. Rasa-rasanya akan jadi apa tuan-tuan? Memang cari pasal jugalah. Orang tu dalam keadaan sedih, dalam keadaan dia berduka cita, kan? Jadi tuan-tuan, demi nak menjaga maslahat dan perasaan juga seorang perempuan itu yang kematian suaminya, maka kenalah bersabar dahulu ataupun tak boleh dibuat secara terus terang. Tunggu dia habis iddah. Jadi tuan-tuan, keadaan ini kena ambil perhatian juga. Atau iddah disebabkan talak bain. Talak bain ni apa tuan-tuan? Talak bain ni dia ada 2 bahagian. Bain sughra, bain kubra. Bain sughra ni apa?
talak tak boleh rujuk tapi boleh nikah semula. Itu bain sughra. Talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh nikah semula. Contohnya, kalaulah isteri tu yang diceraikan itu tidak pernah disetubuhi, macam tu. Bernikah, sama ada baru sebulan ke, setahun ke, 2 tahun ke, tak pernah sentuh langsung, tak pernah bersama, tak pernah melakukan persetubuhan, maka bilalah bercerai, iddah perempuan tu jadi talak bain sughra. Ataupun dia bercerai secara fasah. Cerai secara fasah. Tapi cerai secara fasah ni tuan-tuan, kalaulah dia mengadu kepada mahkamah syariah dan mahkamah syariah mensabitkan aduan, maka perceraian itu dibenarkan. Maka mahkamah syariah yang akan isytiharkan. Okey? Ataupun cerai secara taklik. Taklik yang mana? Taklik yang suami lepas akad nikah tu, lepas tu dia ada melafazkan taklik pada surat nikah tu. Nanti balik tengok masing-masing surat nikah yang taklik belakang tu. Jadi kalaulah isteri mengadu juga ke mahkamah syariah, jadi dibicarakan cerai secara taklik, disabitkan aduannya, kemudian diserahkan RM1 ke RM10 ke, untuk bagi pihak suami itu tebus secara khulu, tebus talak tu, maka sabitlah aduan dia bercerai secara taklik. Selepas dibicarakan dan diputuskan oleh mahkamah syariah. Talak bain kubra ni, yang macam talak 3, tak boleh rujuk, tak boleh nikah. Dia kena nikah dengan lelaki yang lain dahulu, hidup biasa sebagai suami isteri, ada melakukan persetubuhan walaupun sekali, kemudian katalah dia bercerai selepas itu, ataupun suaminya meninggal itu, dia dalam keadaan iddahnya habis, barulah dia boleh bernikah dengan suaminya yang asal. Itu talak secara bain kubra, talak 3 tu tuan-tuan ya. Jadi berkenaan dengan talak-talak ni tuan-tuan ya, sekali sebab dia masuk sekali berkaitan, sebab nak pastikan perempuan yang nak dipinang itu, pastikan dia selesaikan dia punya iddah dia, selesaikan dia punya, untuk pastikan kitaran haid dia tu, kalaulah kitaran haid dia tu ada, ataupun kematian suaminya, pastikan iddahnya selesai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 235, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Sadaqallahul azim.
Dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan secara sindiran. Dia terbayang isteri yang kematian suaminya, kalaulah dia teringinlah nak kahwin, dia terbayangkan dia ni baik orangnya, orangnya budi pekertinya baik, jadi dia teringin, ada keinginan untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah, atau tentang kamu menyimpan dalam hati keinginan berkahwin dengan mereka. Ada keinginan, tapi tak boleh berterus terang. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut dan mengingati mereka. Teringat selalu kan, terbayang kan. Yang demikian itu tidaklah salah. Dia terbayang, kalaulah aku dapat kahwin dengan dia ni, orang yang baik ini, jadi dia ada hasrat dia juga. Akan tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam keadaan sulit pada ketika itu. Jangan berterus terang, jumpa direct. Awak dah kematian suami awak semalam kan, saya nak melamar awak lah. Itu tak boleh. Jadi akan menyebabkan dia di dalam kesulitan. Kesulitan ni apa? Di dalam keadaan kesedihan, kekusutan, kemurungan. Tak boleh tambahkan masalah-masalah yang membebankan dalam dirinya. Bagi dia bertenang dulu. Manusia memanglah macam tu, tuan-tuan. Kita sendiri pun dalam kita keadaan ada ujian kita juga, ada ujian kita, masalah-masalah kita, tiba-tiba timbul masalah yang lain. Kita tentu kalau boleh tak nak tumpu masalah yang baru tu, nak selesai masalah yang sedia ada tu. Selain dari menyebutkan kata-kata sindiran yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak melakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Tunggu dia habis iddah. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam kamu. Maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Allah Maha Pengampun, tuan-tuan, dan Maha Penyabar. Jadi sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ni, Maha Penyabar ni, perlu disematkan juga di dalam hati kita supaya tunggu dan bersabar, bertenang. Bak kata orang lah kan, kalau dah jodoh takkan ke mana, macam tu lah kan. Jadi ada keinginan, sabar dulu kan. Dia dah habis iddah, tanya kan, boleh tak saya nak masuk meminang. Kalau dia minta fikir dulu, nantilah saya fikirkan. Bagi dia ruang dulu. Itu keadaan yang kedua. Yang ketiga, diharamkan meminang secara tasrih atau ta'rid. Mula-mula tadi tasrih dan ta'rid boleh, dua-dua terus terang. Dan yang kedua ta'rid boleh. Yang ketiga ni tasrih pun tak boleh, ta'rid pun tak boleh. Selain dari dua keadaan di atas yang dibincangkan tadi. Yang mana? Oleh itu hukumnya haram meminang perempuan yang masih bersuami. Tak boleh. Memang tak boleh lah. Dia ada suami, saya nak pinang awak lah, saya suka awak lah. Kalau nak cari pasal, nak perang besar, beranilah buat. Sesiapa pun dalam keadaan ini, tak boleh perempuan yang masih bersuami, hukumnya haram. Walaupun dia nak gurau-gurau ke apa ke. Ataupun kadang-kadang tuan-tuan, dia dah berkahwin. Ni cakap-cakap, gurau sama-sama kawan. Kalau dia dah kahwin, dia cakap apa?
kalaulah kau jadi suami aku, kalaulah kau jadi isteri aku. Dia cakap macam tu. Itu pun seperti macam ada hasrat juga. Tak boleh juga. Kena berhati-hati dengan kata-kata itu. Dah dia berkahwin bersuami, tak payahlah nak ungkit benda-benda yang dah lepas. Contohnya cinta semasa sekolah dulu ke, cinta semasa di universiti ke, sudah-sudahlah tu. Orang putih kata apa? Move on. Fikirkan ke hadapan. Tapi kalau keadaan-keadaan tadi yang diceritakan, kalau ada jodoh nanti, dah habis iddah ke apa ke, dia bukan suami, dia bukan isteri orang lagi, boleh untuk diaturkan. Yang masih bersuami, jangan kata nak kahwin. Meminang pun tak boleh, tuan-tuan. Juga diharamkan meminang semua perempuan yang haram dikahwini, sama ada haram untuk selama-lamanya atau haram untuk sementara waktunya. Yang selama-lamanya perempuan yang haram dikahwini, contohnya ibu kita, mak saudara kita, anak saudara kita, anak kita. Tu tak boleh lah. Memang selama-lamanya adik-beradik susuan. Ataupun haram untuk sementara waktu sahaja. Kita ada isteri yang haram sementara waktu itu tak boleh. Siapa? Adik ipar kita tu. Tu tak boleh. Contohlah kan. Dia katalah dah bercerai nanti dengan ataupun kematian isterinya, kemudian hasrat nak kahwin dengan adiknya ke ataupun adik-beradik isteri, maka barulah dibenarkan. Katalah isteri meninggal hari ini, esok terus menyatakan hasrat, kakak awak dah meninggal, saya nak pinang awak pula lah. Lepas tu kadang orang bercakap, abang ipar aku ni baru kematian isterinya, dah nak cari yang lain. Inilah orang perempuan pun. Setengah orang cakap lah, dasar lelaki macam tu lah. Tapi tak apa tuan-tuan. Sekurang-kurangnya, ada keinginan selepas tu, aturkan dengan sebaiknya. Haram juga meminang perempuan yang masih dalam talak rajai. Dia bercerai, macam seperti yang saya terangkan di awal tadi tuan-tuan, dia bercerai talak rajai yang boleh dirujuk, masih dalam iddah, masih dalam kitaran haid dia, maka ketika itu tempoh haram untuk dipinang. Tunggu dia habis iddah. Sama ada secara tasrih ataupun secara ta'rif. Kerana dia masih bergelar isteri dan suaminya berhak untuk kembali rujuk kepadanya. Sebenarnya tuan-tuan, kalau ikut hukum, suami bila-bila masa boleh rujuk kepada isterinya. Tapi dekat tempat kita ni, secara aturannya, secara susunannya, katalah dia bercerai, ada cerai luar mahkamah lah, cerai di luar ke, kat rumah ke, dalam bilik ke, dekat dalam kereta ke kan. Bergaduh-bergaduh bertengkar, suaminya terlafaz talak. Okey. Jadi step yang pertama, dia kena daftar dulu pengesahan lafaz cerai tersebut di mahkamah syariah. Sama ada lafaz tu secara soreh ataupun secara kinayah. Jadi dah lepas daftar, dia akan dapat sesalinan dokumen daripada mahkamah dan juga resit bayaran pendaftaran fail itu. Maka kemudian bawa kedua-dua dokumen itu ke pejabat agama untuk rujuk. Untuk rujuk di pejabat agama. Nanti pejabat agama adalah bagi borang dia. Dah selesai dah rujuk selepas itu, maka boleh sementara nak tunggu keputusan
pemfailan lafaz talak luar mahkamah itu untuk dibicarakan, diputuskan sama ada jatuh talak ke tidak, maka boleh hidup semula sebagai suami isteri. Cuma tak tahulah nanti tarikh mahkamah yang telah ditetapkan, fail yang telah didaftarkan, dia kena datang juga ke mahkamah. Katalah talak tu jatuh. Selamatlah rujuk yang telah dia lafazkan selepas daftar tu. Jadi selamat dari segi hubungan suami isteri, pergaulan aurat dalam satu tempat ataupun satu rumah. Ni kadang-kadang orang awam, biasalah tuan-tuan kan, kadang tak memahami. Diingat bila dah daftar di mahkamah ataupun dah daftar, dah dapat dokumen, dah dapat resit, diingatkan kena tunggu selesai di mahkamah baru boleh rujuk. Tak boleh takut kan kalau dia dah habis iddah. Kadang-kadang biasalah orang yang dia takut apa, dia melambatkan pendaftaran. Dia dah daftar dah, ni bulan berapa? Contohnya lah bulan 2. Suaminya lafaz bila? Bulan 11. Tak daftar-daftar lagi, rujuk pun tak. Nak berbaik semula ni. Takkan nak tunggu 2-3 bulan lagi. Lepas tu daftar, pergi pejabat agama untuk nak rujuk berbaik semula. Walaupun dah rujuk, tarikh mahkamah tu kena datang juga. Nak pastikan jatuh talak ke tak jatuh talak. Yang boleh menentukan sama ada jatuh talak ke tidak hanya mahkamah hakim syar'i di mahkamah syariah sahaja. Ni kena fahamlah. Supaya tidak nanti kata bila head yang kali ketiga dia lewat daftar, rasanya esok atau lusa. Daftar hari ni. Kalau boleh hari ni juga pergi rujuk. Macam tu. Pergi pejabat agama. Ataupun kena buat segeralah. Dia biasanya dalam tempoh 7 hari selepas suami tu melafazkan talak ataupun cerai, dia kena daftarkan, kena laporkan, adukan, maklumkan di pejabat agama, ataupun terus ke mahkamah syariah pun boleh. Jangan lewat-lewatkan. Kadang-kadang minta maaf lah tuan-tuan kan. Suami kata dia tak ada niat, tak ada jatuh talak. Tapi yang terganggu ni isteri. Kadang telefon kat mahkamah, malam tadi, minggu lepas ke, suami ada melafazkan talak. Tapi suami ni dia ambil ringan, ambil lewa. Dia kata dia tak ada niat, dia kata tak ada saksi. Katanya lah. Kemudian tuan-tuan, tapi saya ni macam ragu-ragu lah jatuh ke tak jatuh. Saya ni masih isteri dia lagi ke tidak ni. Sebab apa yang dilafazkan itu. Saya pun kadang, kami pun bagi tahulah, kalau puan dah rasa terganggu, dah rasa macam risau jatuh ke tak jatuh, lebih baiklah kalau suami tak nak buat, biarlah puan yang buat pengesahan lafaz tersebut. Biar clear kat situ. Nak pastikan, kadang kita tak nak salah satu pihak terganggu dengan lafaz-lafaz yang diucapkan oleh suami. Dan sebelum akhirnya tuan-tuan, makna pinangan secara jelas iaitu lafaz tasrih. Nyatakan secara jelas, saya ingin berkahwin dengan awak. Saya ingin meminang awak. Itu jelas. Kalau secara kiasan, dia cakap, awak ni cantik lah, ramai sukakan awak lah. Dia ada hasrat keinginan. Tapi dia tak berani nak menyatakan. Dia perlahan. Nanti dah clear, dia bukan isteri orang, dah habis iddah, barulah nyatakan secara terus terang. Okey, yang terakhir, meminang perempuan yang telah dipinang. Hukumnya haram meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain. Orang yang telah dipinang
Masuk pula lelaki yang kedua meminang, tak boleh, hukumnya haram. Sekiranya pinangan tersebut telah diterima. Walaupun begitu, peminangan boleh dilakukan sekiranya lelaki pertama memberikan keizinan kepada lelaki kedua untuk meminang. Tapi jaranglah berlaku kalau lelaki pertama dah meminang, dah suka dah, takkan nak lepas kat orang lain. Biasanya macam tu lah. Kita dah susah-susah kumpul duit, susah-susah bekerja siang malam overtime kan. Tiba-tiba nak bagi lelaki yang lain, yang kedua meminang. Lebih baik tak payah fikir dah dulu. Contohlah, contoh. Tapi kalaulah ada, mungkin jarang sangatlah berlaku juga tuan-tuan kan. Tapi kalau di sini nak dibincangkan, kalau lelaki pertama memberikan keizinan kepada lelaki kedua untuk meminang, maka dibenarkan. Minta izin dulu maknanya lah. Tak boleh main masuk saja macam tu. Sekiranya pinangan lelaki pertama tidak dijawab, atau tidak diketahui sama ada pinangannya diterima atau tidak, pinangan lelaki kedua adalah diharuskan. Katalah dia dah meminang, dah bertunang, lepas tu senyap setahun, 2 tahun, telefon pun tidak, tanya kabar pun tidak. Zaman sekarang ni ada WhatsApp, senyap je. Bila tunang perempuan itu beri WhatsApp, tak ada blue tick. Dia ada blue tick tu kan. Kadang-kadang dia silent blue tick tu pun satu masalah juga tu. Setengah orang ni. Minta maaf lah kalau tuan-tuan yang tak guna silent blue tick ni kan. Tapi nak ceritakan tuan-tuan, bila ada persoalan-persoalan yang macam ni, perlu jelas. Kalaulah anak-anak kita tanya kepada tunang dia, awak ni senyap je ada masalah, kenalah jawab. Pastikan benda tu tidak menggusarkan, merisaukan salah satu pihak yang lain. Kalau tak dijawab senyap aja kan, ada lagi ke tidak ni, hidup lagi ke tidak ni kan, contohnya lah kan. Maka senyap bagi tempoh pun. Kalau katalah dia tempoh bertunang berapa, setahun, ni contoh, setahun. Kalau cepat lebih daripada tu, dibincangkan semula. Ataupun 2 tahun. 2 tahun tu senyap aja. Kita tunggu 2 tahun macam mana. Lepas tu senyap juga. Bagi tempoh-tempoh tertentu. Ini macam tak jadi je. Kalau macam tu tuan-tuan, maka pinangan lelaki kedua boleh harus untuk meminang. Sekiranya seorang lelaki meminang seorang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain, dan kemudiannya lelaki kedua menikahi perempuan tersebut, akadnya tetap sah sebab dia mengikut hukum-hukum ataupun rukun-rukun nikah. Lelaki kedua ni, walaupun lelaki pertama tu dah bertunang, nikahnya tetap sah untuk lelaki yang kedua. Cuma walaupun begitu, dia tetap menanggung dosa perbuatannya meminang perempuan yang telah dipinang. Lelaki kedua tu tahu dia adalah tunang orang, pinangan orang. Janganlah masuk. Kena tanya betul-betul. Tunang kamu yang pertama ni. Jadi kalau dia teruskan juga, tak apalah, tunang je. Kadang istilah orang sekarang ni kan, sedangkan suami isteri boleh bercerai, ini kan tunang orang. Dia guna pula istilah-istilah tu. Kadang sampai jadi benda-benda ni rasa dah kebiasaan pula. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Kita kena tetapkan, tegakkan hukum-hukum yang sedia ada, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Walaupun dah bertunang, kena nyatakan sama ada dah bertunang ke ataupun tidak. Benda ni kena jelas dan clear. Tak naklah akan berlaku perselisihan, permusuhan. Silap-silap lelaki yang kedua tuan-tuan, pernah juga berlaku kes-kes, tapi tak banyak jugalah. Tapi pernah berlaku, lelaki pertama tak
dah bertunang tapi masuk pula lelaki kedua, berlaku pernikahan, berlangsungnya perkahwinan. Tengah berlangsung majlis tu, lelaki yang pertama tu tak puas hati, dia pun menyerang majlis tersebut. Itu yang kita tak nak. Sebab itu adalah tunang dia, pinangannya yang pertama. Jadi lelaki kedua ni kenalah tanya, awak ni dah bertunang ke belum? Awak ni dah dah dipinang ke tidak, kan? Kalau dia beritahu tidak, barulah boleh masuk meminang. Ataupun dia kata saya dah putus tunang dah, barulah boleh masuk meminang. Tapi kalau si perempuan itu berbohong, itu bukan salah kita. Tak pernah bertunang pun. Tiba-tiba nak bernikah, dapat muncul pula tunang yang pertama tu. Itu bukan masalah pada lelaki tu. Sebab dia tak tahu, sebab dah bertanya. Jadi tuan-tuan, akhirnya mafhum daripada Nabi SAW, seseorang lelaki tidak boleh meminang seorang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya sehinggalah dia meninggalkan pinangan tersebut atau dia mengizinkan peminangan itu. Jadi jelas dari sini, tunang orang tak boleh lelaki lain masuk meminang. Kecuali kalau dah putus tunang ataupun si lelaki yang pertama itu mengizinkan peminangan tersebut. Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar itu saja untuk perkongsian pada pagi ini tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini ya akan memberikan kefahaman dan manfaat kepada kita lah ya, insya-Allah. Kalau tidak pada kita pun, pada tidak tuan-tuan pun tuan-tuan kan. Jadi untuk anak tuan-tuan juga ya, untuk ahli keluarga kita, anak-anak saudara kita kan. Kalau mungkin untuk tuan-tuan juga, manalah tahu kali kedua, kali ketiga, kali keempat, tak mustahil juga tuan-tuan. Pastikan amin ya Allah pastikan orang yang nak dipinang itu clear daripada semua benda, bukan isteri orang, bukan dalam iddah dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita aturkan, yang kita rancangkan, ada keberkatannya usaha untuk mendirikan rumah tangga. Wallahu alam. Ada soalan tuan-tuan? Rasanya jelaslah jadi tak apalah ustaz, nanti saya tanya ustaz, PM tepilah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang adalah kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur kata tuan-tuan ya. Dan kita akan menuju ke bulan Ramadan ini dan kita akan berehat sebentar lah ya. Mungkin bulan Ramadan rasa ada juga saya pernah hadirlah dalam bulan Ramadan. Mungkin kita akan berjumpa nanti pada bulan Ramadan. Jika kuliah diteruskan, tengok macam manalah kalau tak ada, kita akan jumpalah sekiranya diberi ruang dan peluang selepas hari raya nantilah ya, apa-apa pun nanti selepas daripada inilah insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang adalah kelemahan diri saya. Mohon maaf sekali lagi tuan-tuan, dan terima kasih. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Ramadan kali ini mendapat keberkatan, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.